Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, yaitu pemerintahan Sultan Badaruddin II. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Jamalul Alam meninggal dunia pada 8 April 1881, tetapi sebelum kematiannya dia menyebabkan berita dihantar kepada Gubernur Sulu memberitahunya bahwa serangan ke atas Jolo akan berlaku. Pada jam 3 pagi pada 10 hari bulan, Sulu keluar dari hutan dan membuat serangan umum ke atas garison, yang mengakibatkan kegagalan dan kehilangan 103 orang Sulu, yang jatuh mati di dalam parit. Pasukan garnisun Jolo pada masa itu berjumlah 27 pegawai dan 753 orang. Apa yang Kolonel Rivera boleh lakukan adalah untuk melindungi plaza dan memastikan dirinya dimaklumkan dengan baik tentang perkara-perkara secara umum. Pada 14 April, Panglima Ada membawa surat dari Inci Jamila berkaitan penggantian kesultanan. Dia mengumumkan bahwa almarhum Sultan mengarahkan dalam wasiatnya supaya Amirul Kiram dipilih sebagai Sultan, dan dia berusaha untuk mempengaruhi gubernur yang memihak kepada beliau. Rivera menyatakan dirinya memihak kepada Badaruddin, mengisytiharkan ini sebagai satu-satunya jalan yang boleh diambilnya. Selaras dengan terma dan niat perjanjian itu, ini menyebabkan perpecahan menjadi tenang dan Majelis Datu sebulat suara menyokong Badaruddin II, yang baru sahaja genap tahun ke-19. Dalam pada itu, gangguan di Sulu telah menimbulkan kebimbangan di Manila, dan tindakan segera telah diambil oleh kerajaan. Brigadier Jenderal La Corte, yang berhasrat untuk memeriksa kubu-kubu di selatan, diarahkan buat sementara waktu untuk mengambil alih perintah kerajaan Mindanao, dan secara pribadi menjalankan operasi yang mungkin perlu dilakukan di Pulau Sulu. La Corte datang melalui Cebu dan Zamboanga, dan membawa Regimen ke-6 Infanteri dari Cebu, dan 2 kompeni Regimen Infanteri kedua dari Zamboanga. Sejurus selepas ketibaannya di Jolo, Baginda telah menyampaikan sepucuk surat yang kuat kepada Sultan Badaruddin, memohon hukuman terhadap Sulu yang menyerang Plaza Jolo pada 10 April. Badaruddin bertindak balas dengan segera dan menugaskan Datu pula pergi ke Luk dan Taglibi dan menghukum orang yang melampaui batas. Ini, bagaimanapun, tidak dilaksanakan karena Panglima Sakandar dari Luk, yang setia kepada Sultan, meletakkan dirinya dalam perkhidmatan Badaruddin dan berjanji untuk membawa penyerang itu hidup atau mati. Pasukan Sultan menyerang peternakan Maharaja Abdullah, ketua penyerang, dan membunuh 9 orang dan seorang datu. Maharaja dan ketua 7 peternak Luk yang lain kemudian menyerah diri, dan bersumpah setia kepada Spanyol. Sultan dan ketua datu kemudiannya menghadapkan diri di hadapan Jenderal La Corte dan mengesahkan kesetiaan mereka kepada kerajaan Spanyol. Gubernur Jenderal kemudiannya menulis surat kepada Sultan, menyatakan keredaan Baginda dan mengiktiraf usaha ikhlas Sultan untuk mewujudkan semula keamanan dan ketentraman. Pada bulan Jun 1881, Jenderal La Corte membenarkan pembinaan tembok ceroboh dengan menara dan embrasures untuk melengkapkan pertahanan bandar. Dia mengesyorkan peninjauan yang kerap di kawasan pedalaman, dan latihan sasaran untuk pasukan garison, dan menasihati gubernur untuk menguatkan tangan Sultan, dan meminta daripadanya pada masa yang sama penguatkuasaan ketat semua kewajiban yang cenderung untuk membuktikan kesetiaan Baginda rakyat kepada kerajaan Spanyol. Jenderal La Corte meninggalkan Jolo pada 29 Juni, membawa balik tentera Regimen Kedua Infanteri ke Zamboanga. Gubernur Rivera telah dilegakan pada 15 November 1881, oleh Col Isidro Gutierrez Soto. Gubernur baru mempamerkan kesejukan dan keberanian pribadi yang luar biasa. Dia melawat Maimbung tanpa pengiring tentera,
dan cuba dalam segala cara untuk mengukuhkan persahabatannya dengan Sultan dan Datu, dan menggalakkan mereka untuk mempunyai keyakinan yang sama terhadap pegawai Spanyol. Tetapi perselisihan di kalangan Sulu dan kecemburuan Pangeran Inci Jamila menggagalkan segala usahanya. Tanpa pembangkang Badaruddin mungkin akan memerintah dengan agak baik, tetapi rancangan Inci Jamila dan sikap tidak mesra partinya menjadikan dia pengecut. Dia menjadi tidak konsisten dan kadang-kadang kelihatan kurang keyakinan terhadap kerajaan Spanyol. Dia mengunjurkan perjalanan sulit ke Sandakan, dan orang Spanyol memberitahunya bahwa sekiranya dia meninggalkan Sulu tanpa kebenaran kerajaan, sultan lain akan dilantik menggantikannya. Pada bulan Januari 1882, Bangau telah diduduki oleh tentera, dan sebahagian daripada skuadron selatan ditempatkan di sana. Pada bulan Mei, Siasi juga dikawal. Pada 29 April 1882, Gubernur Soto jatuh sakit dan berlepas ke Manila. Dia digantikan buat sementara waktu oleh Brigjen Joseph Paulin, yang sedang dalam lawatan pemeriksaan di selatan dan telah datang ke Jolo untuk menjalankan beberapa rundingan rasmi dengan Sultan. Pada 2 hari bulan Jun, Kolonel Eduardo Fernandez Bremon memegang jawatan sebagai Gubernur Sulu. Tidak lama selepas ini Sultan Badaruddin meninggalkan Jolo untuk ziarah ke Mekah dan menyerahkan kuasanya kepada Datu Aliuddin, bersempena dengan Sultana Inci Jamila. Perintah Gubernur Bremon sangat penting dan sukar. Kolera datang dari Singapura dan melanda seluruh Nusantara. Gangguan meningkat, penduduk Luk yang bergelora menjadi resah dan bermusuhan, dan Juramentados datang dengan begitu kerap sehingga mereka benar-benar mengepung bandar itu. Tembok dan menara serta brek kemenangan yang bertahan telah siap, dan ini benar-benar menghalang pintu masuk Sulu yang bermusuhan ke dalam bandar. Ladrones dan parti berkeliaran memenuhi pinggir bandar dan bukit, dan komunikasi dengan Maimbung terputus. Pada bulan Agustus Gubernur Bremon jatuh sakit dan meminta untuk dilepaskan daripada perintahnya. Pada bulan September serangan umum ke atas Plaza Jolo telah dirancang oleh Sulu, dan keadaan dianggap sebagai aspek yang sangat serius. Selama sebulan penuh, dikatakan, pintu gerbang Jolo tidak dibuka. Pertuduhan hal ehwal Sulu pada tahap kritikal ini telah diamanahkan kepada Jenderal Paulin, yang tiba di Jolo pada 1 Oktober, diiringi oleh Kolonel Julian Gonzales Parrado, yang dilantik untuk melepaskan Kolonel Bremon sebagai Gubernur Sulu. Skuadron Sulu telah ditambah dan barisan Jolo diperkuatkan lagi. Jenderal Paulin menjalankan ekspedisi ke Luk untuk menghukum peternakan tutu dan bual, yang dilaporkan sebagai pusat utama permusuhan dan gangguan di pulau itu. Dia mula-mula datang ke Maimbung dan mendesak Datu Aliuddin dan Dewan tentang keperluan mereka melakukan bahagian mereka terhadap hukuman pihak yang bersalah, dan Datu Aliuddin sebagai ketua pasukan kecil mengiringi ekspedisi itu. Pasukan diturunkan di Pandang-Pandang, Kadungdung, Tampukan, dan Bual. Mereka membakar bahagian rancheria ini, dan membuat beberapa kemajuan di pedalaman. Pertempuran tidak teruk, dan Sulu mengganggu tentera sehingga ke tahap yang agak besar. Tentera laut bekerja sama dengan tentera, tetapi ekspedisi itu kecil dan tidak mencapai hasil yang ketara. Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal, Jenderal Paulin mengesyorkan pengulangan ekspedisi sedemikian untuk menarik perhatian Sulu, dengan keunggulan senjata Spanyol dan untuk menghukum semua pelanggar. Mengulas sifat peperangan yang dialami oleh ekspedisi itu, beliau menganggap kesukaran semula jadi untuk menghadiri kempen di pulau itu sebagai sukar untuk diatasi. Seni perang, katanya, tidak mempunyai aplikasi berbanding Moro. Sulu, lanjutnya, sama ada binatang buas yang khianat atau pahlawan fanatik, mengikut sentimen yang pada masa itu mendorong mereka untuk berperang. Mereka adalah pahlawan brutal yang bersembunyi untuk menyerang dan bangkit di kaki musuh apabila tidak dijangka.
Mereka menyembunyikan diri dalam rumpun pokok dan tebing atau parit, dan apabila bersedia untuk berperang, melepaskan senjata api mereka atau melemparkan tombak dan bolo, sambil melolong dan menari tarian perang yang panik. Mereka melarikan diri selepas serangan, tetapi dalam pertempuran mereka menyerang pengawal belakang. Gubernur Parrado adalah seorang yang mempunyai kebolehan dan kebijaksanaan yang tinggi. Keyakinan dan keamanan kembali terjalin, para datu sering datang ke pekan, dan orang ramai datang ke pasar beramai-ramai. Pada bulan Desember 1882, Tataan, di pantai barat Laut Tawi-Tawi, telah diduduki oleh tentara. Dalam perjalanan pulang dari Mekah, Sultan Badaruddin telah ditemui di Singapura oleh seorang wakil kerajaan Filipina yang meminta bahwa Baginda kembali ke Jolo melalui jalan Manila. Sultan menolak dengan menyatakan bahwa kematian putranya baru-baru ini menyebabkan Baginda terpaksa pulang terus ke Maimbung, tetapi Baginda berjanji akan melawat Manila kemudian. Dia tiba di Sulu pada bulan Januari 1883. Selepas ketibaannya dia menunjukkan semangat dan kewaspadaan. Dan tidak lama kemudian bersedia untuk pergi ke Manila. Proyek ini seolah-olah menimbulkan gangguan yang luar biasa, bersempadan dengan panik di Parang dan Lu, dan karena takut akan akibat yang tidak diingini dia mengubah pikirannya dan meninggalkan perjalanan. Dengan ziarahnya ke Mekah, yang merupakan yang pertama dibawa oleh Sultan Sulu, Badaruddin mendapat penghormatan dan pengaruh, tetapi tiada kebijaksanaan. Karena ingin mengukuhkan kewibawaannya dan meniru negara-negara Eropa. Dengan mengatur pasukan polis untuk kesultanan, dia membawa 2 pegawai Mesir dan 30 orang Sikh dari Singapura, dan membuat perjanjian dengan sebuah rumah Inggris di Singapura untuk membeli 200 senapang bermuatan brej. Senapang itu menimbulkan kebimbangan kepada kerajaan Spanyol, tetapi penyiasatan dan siasatan menyeluruh membuktikan bahwa ia tidak pernah melepasi Labuan. Orang Sikh tidak dibayar selama 2 bulan selepas tiba di Maimbung, dan meninggalkan perkhidmatan itu sekaligus. Organisasi sedemikian bermakna langkah pertama ke arah pembaharuan, tetapi Badaruddin tidak mempunyai pendidikan yang sesuai dengan namanya, dan tidak mempunyai keupayaan, kekuatan, dan watak yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Tidak lama kemudian dia memperoleh tabiat candu dan kaedah hidup maksiat. Dia akhirnya kehilangan pegangan dalam hal ehwal secara umum. Datu Aliuddin dipindahkan ke Matanda, di mana sebuah rumah besar dibina untuknya oleh Gubernur Sulu, dan sebuah perkampungan seramai 400 orang. Tidak lama kemudian timbul di sekitar kediamannya. Rumah blok Jovelar kemudiannya dibina berhampiran pantai untuk perlindungan dan bantuannya. Setakat ini Gubernur Sulu memanggil Sultan sebagai anaknya, Sultan memanggil Gubernur sebagai ayahanda, dan perhubungannya mesra dan menyenangkan. Tetapi pada bulan Jun 1883, 3 juramentados menyelinap ke dalam pos, membunuh 2 pegawai dan mencederakan seorang pegawai. Dan 2 askar sebelum mereka boleh dihantar. Gubernur Parrado menyampaikan sepucuk surat yang kuat kepada Sultan, meminta hukuman segera dan sewajarnya bagi daerah tempat juramentados datang. Sultan tidak menjawab dan tidak menghantar maklumat berkaitan dengan tempat dari mana juramentados datang. Gubernur Parrado kemudian mengambil keputusan sendiri, membuat ekspedisi ke Taglibi dan menghukum ketuanya Sahibuddin. Tidak lama kemudian, 2 askar terbunuh di sekitar Jolo semasa memotong buluh, dan 1 lagi ekspedisi telah dijalankan ke Buhanginan untuk menghukum pembunuh. Ekspedisi juga dibuat ke Ubian Selatan, di mana Lanun Panglima Jami dilaporkan telah berlindung. Jami tidak ditemui di tempat ini, tetapi ketua tempatan membakar kuta dan rumah Jami dan berjanji untuk menyerahkannya kepada kerajaan apabila dia kembali ke Ubian.
Gubernur Parado membuktikan dirinya seorang pentadbir yang cekap dan berkebolehan. Beliau mengiktiraf kemustahilan dasar pemusnahan dan berasa sedar tentang kekurangan dasar seragam, terancang dan diselesaikan di kerajaan terhadap Sulu. Dia menyadari bahwa orang Moro memiliki satu bentuk tamadun dan tidak boleh dilayan seperti orang ganas. Dia menggunakan pengaruhnya untuk kebaikan pada masa aman dan menggunakan pasukannya untuk mewujudkan semula keamanan dengan keadilan pada masa permusuhan. Dia kuat dan bijak dalam kebanyakan langkah yang dia lakukan. Datu pula, seorang ketua yang kuat yang layak dipercayai, dan seorang yang berprestij, meninggal dunia sebelum tamat tahun 1883. Pengaruh pula, sentiasa menuju ke arah perdamaian dengan Spanyol dan sokongan Badarud-Din terhadap pesaingnya. Kematiannya menyebabkan kerugian kepada kedua belah pihak. Sultan dan Gubernur meneruskan hubungan persahabatan yang baik sepanjang Januari dan Februari 1884, dan urusan Sulu dijalankan dengan lancar dan aman, tetapi pada 22 hari bulan Februari 1884, Badarud-Din meninggal dunia. Negeri itu tidak lama kemudian disewa oleh perselisihan dan satu lagi tempoh masalah dan gangguan diikuti.